اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ya Allah, Engkau Tuhanku, tiada Tuhan selain Engkau. Engkau ciptakan aku dan aku hamba-Mu, dan aku berada dalam janji-Mu menurut kemampuanku. Aku berlindung denganmu daripada kejahatan yang kulakukan. Aku sedari nikmat-Mu kepadaku, dan ku sedari akan dosa-dosaku. Ampuni aku, ampuni aku, ampuni aku, kerana sesungguhnya tiada yang dapat mengampunkan dosa kecuali Engkau. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان للمشركين أن يأمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. Sadaqallahul azim. Tidaklah layak orang-orang kafir musyrik itu memakmurkan, menghidupkan masjid-masjid Allah, sedang mereka menjadi saksi mengakui akan kekufuran diri mereka sendiri.
Mereka itu ialah orang-orang yang rosak binasa amal-amalnya, dan mereka pula kekal di dalam neraka. Hanya senya yang layak memakmurkan, menghidupkan masjid-masjid Allah itu ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, serta mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat, dan tidak takut melainkan kepada Allah. Dengan adanya sifat-sifat yang tersebut, maka adalah diharapkan mereka menjadi dari golongan yang mendapat petunjuk. Adakah kamu sifatkan hanya perbuatan memberi minum kepada orang-orang yang mengerjakan haji, dan hanya perbuatan memakmurkan Masjidil Haram itu sama seperti orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat serta berjihad pada jalan Allah? Mereka yang bersifat demikian tidak sama di sisi Allah, dan Allah tidak memberikan hidayah petunjuk kepada kaum yang zalim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad pada jalan Allah dengan harta benda dan jiwa mereka adalah lebih besar dan tinggi darjatnya di sisi Allah daripada orang-orang yang hanya memberi minum orang-orang haji dan orang yang memakmurkan masjid sahaja. Dan mereka itulah orang-orang yang berjaya. Mereka digembirakan oleh Tuhan mereka dengan pemberian rahmat daripadanya dan keredaan serta syurga. Mereka beroleh di dalam syurga itu nikmat kesenangan yang kekal. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sesungguhnya Allah menyediakan di sisinya pahala yang besar. Bermula ayat 17 hingga ayat 22 dalam surah Taubah, surah yang ke-9 pada juzuk yang ke-10, yang kita mulakan tadi dengan bacaan basmalah. Walaupun surah Taubah tidak boleh dibaca bismillah, tapi dimulakan dengan auzubillah. Namun ia cuma pada awalnya. Adapun pada pertengahannya atau selepas awalnya, maka harus membaca bismillah selain daripada ta'awuz ataupun menyebut auzubillah. Allah Ta'ala menceritakan pada ayat-ayat yang kita bacakan ini tentang hakikat orang-orang yang diterima amalannya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bahawa segala kebaikan tidak ada nilai, tidak ada makna tanpa iman kepada Allah dan tanpa iman kepada hari akhirat, dan tanpa melaksanakan syariat yang diperintahkan, yakni mendirikan solat dan zakat, serta tanpa ada khasyah yang sebenar, jadi tidak akan diterima amalan orang yang tidak benar-benar mempunyai rasa takut kepada Allah. Rasa takut kepada Allah di sini memberi maksud perhambaannya kepada Allah tanpa menyekutukannya dengan yang lain. Maka merekalah orang-orang yang sebenar-benar mendapat petunjuk, dan merekalah sebenar-benar orang baik. Kerana ramai manusia mendakwa baik tadi dengan buat benda tu, buat benda ni, buat perkara yang manusia suka. Mereka lupa nilai kebaikan sebenar, buat perkara yang Allah perintah dulu. Dan perintah tertinggi Allah kepada hamba-Nya ialah beriman kepada Allah dan tidak menyengutukannya dengan sesuatu, serta beriman pada hari akhirat, serta melaksanakan syariat yang terbesar, iaitu solat dan juga zakat, dan senantiasa dalam kehidupannya takutkan Allah, bukannya pada makhluk, bukannya mengadakan syirik dan khurafat. Maka inilah orang yang dapat petunjuk. Berhubung dengan ayat yang kita bacakan ini, kalau sebelum ini kita baca ayat tentang bagaimana Allah memerintahkan orang beriman supaya berperang, kemudian Allah menjelaskan bahawa syariat perang tadi bagi menzahirkan siapakah yang benar-benar beriman kepada Allah dan golongan yang munafik. Dan Allah Ta'ala menjelaskan bahawa Allah mengetahui setiap tindakan yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Maka ayat yang berikutnya, Allah Ta'ala menyebut tentang imaratul masjid ataupun imaratul masajid. Bila kita sebut mengimarahkan masjid,
Maksudnya ialah melazimi masjid, sentiasa berada dalam masjid, beribadat, membina masjid, termasuklah memperbaiki masjid. Para ulama menyatakan bahawa imarah masjid itu ada dua. Pertama disebut sebagai hissiyah, yang kedua maknawiyah. Hissiyah iaitu imarah dengan cara membina masjid, membersih masjid, letak kapet, letak sejadah, mencerahkan masjid dengan lampu-lampu, dan masuk duduk dalam masjid. Maka ini dinamakan imarah hissiyah. Hissiyah yakni secara fizikal. Dan yang kedua dinamakan imarah maknawiyah. Maknawiyah dengan maksud imarah maknawiyah ialah orang yang solat, orang yang zikir, orang yang iktikaf, orang yang melakukan ibadat, maka dia sedang mengimarahkan masjid. Orang yang menuntut ilmu, yang mengajar ilmu, yang menuntut ilmu, maka ini sedang mengimarahkan masjid. Maka ini istilah masjid. Dan bila kita sebut perkataan masjid, ada dua wajah di sini. Yang pertama yang dimaksudkan masjid di sini adalah Masjidil Haram, dalam ayat yang kita bacakan ini. Kerana Masjidil Haram itu ialah masjid yang paling utama, yang paling besar sekali fadilat dan kelebihannya, yang tidak boleh ditandingi oleh mana-mana masjid. Yang kedua, masjid dan ayat yang kita bacakan ini juga merujuk kepada masjid yang menjadi kiblat untuk orang-orang beriman berada di dalamnya melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kira masjid mana-mana, mana-mana masjid yang dibina untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia disebut sebagai masjid. Perkataan masjid atau perkataan masajid dia jamak kepada masjid. Maksudnya ialah tempat sujud. Bila kita sebut tempat sujud, maksudnya masjid. Masjid ialah tempat sujud. Ini dia sudut bahasanya. Tetapi dia sudut makna yang dinamakan sebagai istilahnya ialah tempat yang dikhususkan untuk ibadat. Setengah ulama membagikan masjid kepada dua. Yang pertama disebut masjid jami'. Yang kedua masjid yang tidak jami'. Masjid jami' ialah masjid yang diadakan Jumaat. Manakala masjid yang tidak jami', masjid yang diadakan solat waktu 5 kali sehari tetapi tidak diadakan Jumaat. Dan satu lagi istilah disebut sebagai musalla. Musalla makna tempat sembahyang yang mungkin dibina di mana-mana tempat untuk memudahkan orang solat. Musafir lalu untuk solat, pekerja-pekerja yang bekerja di kilang untuk solat, di sekolah buat satu tempat pelajar boleh solat, tapi tidak dirutinkan 5 waktu. Mungkin orang kerja siang, zuhur je ada, asar tak ada, atau zuhur asar je, maghrib tak ada, isyak tak ada, atau kilang tutup, masjid tu pun tutup. Ini namakan musalla. Tapi kalau memang dia adakan 5 waktu berterusan, maka disebut sebagai masjid. Sama ada ia bersifat jami' atau tidak jami'. Dengan setengah ulama mensyaratkan bahawa masjid mesti dibina di tanah wakaf, bukan di tanah yang milik orang lain, kerana tanah orang lain boleh dirobohkan. Kalau seorang bina masjid di tanah orang lain, apa hukum merobohkannya? Harus. Sebab apa? Islam menjaga hak orang tu. Tapi tak ada orang suka-suka buat masjid kat mana-mana. Macam setengah agama tu dibuat je kat mana-mana untuk mewujudkan sentimen. Walau satu kesalahan besar. Kerana bila nak buat sesuatu, pastikan tanah tu dulu. Dalam Islam, bahawa suatu mendapat gelaran masjid bila dibina pada tanah yang wakaf, yang diwakafkan. Adapun kalau tanah tu tanah orang lain, maka disebut sekadar musalla. Sebab apa? Kerana keberangkalian untuk dirobohkan mungkin berlaku. Dan bila dirobohkan tak boleh disalahkan. Tidak disebut, oh ni jadi Abu Jahal, tak. Sebab tanah tu milik orang. Terutama bila mati orang yang mula-mula dan tanah tadi sudah menjadi tanah pusaka. Melainkan mereka berpakat mewakafkannya bahagian tadi, untuk jadikan supaya rumah Allah ini tetap dipelihara. Ini sekitar tentang hukum hakam yang berkait dengan masjid secara ringkas. Di sana ada kitab khas yang berkait dengan hukum masjid, iaitu Al-I'lam
bi'akabil masajid oleh seorang ulama yang terkenal, pengarang kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran. Ayat yang kita bacakan ini, kata Imam Ibn Abbas, ketika mana Abbas bin Abdul Muttalib ditawan dalam peperangan Badar, maka Abbas berkata, in kuntum sabaqtumuna bil Islam, kalaulah kamu mendahului kami dalam Islam, hijrah dan jihad, kamilah orang-orang yang memakmurkan Masjidil Haram, yang memberi minum kepada jemaah haji, dan kamilah yang membebaskan hamba-hamba. Maka Allah Ta'ala turunkan ayat ini. Ya, Abbas ketika itu belum Islam, dan dia waktu ditawan dalam perang Badar, maka dia mendakwa, kalaupun kamu dulu masuk Islam, aku lagi mulia pada kamu sebab aku beri makan pada jemaah haji, menisbahkannya. Dan setengahnya berkata Abbas mewakili seperti dia nak menunjukkan kemuliaan musyrik Mekah. Di sebalik mereka ini kufur dan melawan Nabi SAW, mereka ada perkara yang baik. Mereka lah yang jaga Masjidil Haram, dan mereka lah yang menyiapkan persiapan jemaah-jemaah haji, makan minum, air dan sebagainya, penginapan. Lalu Abbas berbangga dengan keadaan itu, maka turun ayat ini. Dalam riwayat yang lain, di mana orang-orang Muhajirun dan orang Ansar bertemu dengan tawanan Badar. Lalu sahabat-sahabat di kalangan Muhajirin dan Ansar mencela orang-orang musyrik Mekah sebab mereka syirik pada Allah. Kamu ni syirik pada Allah, patutnya kamu yang dulu beriman. Maka Ali bin Abi Talib mencela bapa saudaranya Abbas, yang kamu ikut sama musuh lawan kami, kenapa? Dengan memutuskan silaturahim. Maka Ali bercakap dengan keras kepada Abbas. Ali radhiyallahu ta'ala memeluk Islam, dah Islam dulu. Abbas ni belum memeluk Islam. Walaupun ada riwayat lain menyebut bahawa Abbas ni dah peluk Islam, tapi dia sembunyikan Islam. Akhirnya dia terpangkat sebab dia sembunyikan Islam untuk bersama-sama dengan tentera musyrik Mekah menyerang Rasulullah, berperang bagi pihak mereka, sehingga Abbas ditawan. Disebut dalam hadis di mana Nabi SAW menyuruh orang Islam jangan membunuh Abbas. Abbas jangan bunuh. Setengah mengatakan sebab Nabi tahu dia Islam secara sembunyi. Setengah berkata kerana Nabi tahu bahawa Abbas ini akan Islam. Maka Sayyidina Ali pun mencela Abbas. Kamu patutnya pertahankan Rasulullah, patutnya masuk Islam, yang kamu syirik tu kenapa? Lalu Abbas membalas celaan Ali bin Abi Talib. Waktu itu Abbas dia tawanan perang Badar. Dia kata, kamu ni duk sebut benda jahat kami je. Apakah kamu tidak mau sebut benda-benda baik kami? Lalu kata Sayyidina Ali, mu ada benda baik ke? Bila Abbas kata, kamu mencela benda-benda buruk kami sebab kami syirik, kami lawan Rasulullah, begitu begini. Apakah kami tak ada benda baik selama ni hidup kami buat? Lalu Sayyidina Ali kata, mu ada benda baik ke? Kerana pada Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala, dan juga ini akidah umat Islam, bahawa apa pun kebaikan orang kafir buat tak ada nilai bila tidak beriman pada Allah. Yang ni tidak ada nilai di sisi Allah. Ya, kita tak nafi mungkin orang puji, orang nilai, tapi di sisi Allah tak boleh, tak ada nilai. Kerana Allah menjelaskan dalam banyak ayat. Lalu kata tawanan perang Badar, naam, kami pun ada buat baiklah. Wa nahnu afdalu minkum ajran, bahkan kami lagi banyak pahala pada kamu. Orang kafir mendakwa dia banyak pahala pada orang Islam. Ini juga berlaku pada hari ini. Bila ada orang kafir rasa dia lebih baik pada orang Islam, dia lupa kekufurannya cukup menjadikan dia tak layak untuk mendakwa dia baik. Kekufuran itu besar. Yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, inna syirka la zulmun azim. Syirik ialah kejahatan paling besar sekali, sehingga ia memadamkan segala kebaikan. Contoh macam kita tengok, kalau orang tu hukum dia membunuh orang, dia pun kena tangkap, kemudian dihukum bunuh, hakim jatuhkan hukuman bunuh. Boleh tak dikata ke Tok Hakim, Tok Hakim, kenapa Tok Hakim jatuhkan hukuman bunuh? Saya pun banyak buat baik lah, walaupun saya bunuh orang, saya banyak buat baik, saya tolong orang miskin, bla bla bla. Tok Hakim dengar tak? Tak dengar. Kamu tetap hukum gantung sebab buat jahat. Tok Hakim pun tak nilai kebaikan dia, sebab melihat pada kesalahannya membunuh. Bahkan hakim-hakim waktu membicarakan kesalahan jenayah kita, apakah hakim mengambil kita buat baik itu dan ini? Tak, dia fokus pada kes tu. Kalau kes tadi kita curi duit orang, yang kita sedekah ke orang ke apa, Tok Hakim tak ambil kira, dia kira awak salah mencuri, maka hakim akan jatuhkan hukuman mencuri. Yang ni pula membunuh, hakim akan jatuhkan hukuman bunuh.
Yang ni pula mencabut, hakim akan jatuh hukuman cabut. Tak kira lah dia macam mana baik kalau buat salah. Yang ni pula kerana dia khianat pecah mana, maka kena. Apakah orang yang dijatuhkan hukum hakim ini berhak kata Tok Hakim, yang Tok Hakim hukum saya banyak-banyak, kerana saya ni orang baik lah. Orang baik, apakah hakim akan membatalkan hukuman? Ini kan pula orang syirik pada Allah. Kamu baik, begitu, begini, harta kamu derma semua, tapi kamu syirik pada Allah, tak ada nilai. Sebab itu bila Hatim At-Ta'i, bila anaknya berkata, ya Rasulullah, ayah aku orang baik, derma duit dia banyak, sehingga dimisalkan kebaikan itu seperti Hatim. Kata Rasulullah, ayah kamu telah dapat apa yang dia nak. Dia nak pujian manusia, dia dah dapat. Di sisi Allah dia kosong, tak ada apa. Ya, bila orang-orang kafir buat baik, kita tak cela baik dia, kita pujilah dia buat baik, bagus. Tapi nilainya tidak ada sedikit pun di sisi Allah. Satu. Yang kedua, dia tidak layak berbangga dia lebih baik pada orang beriman. Dan ini juga ingatan kita supaya tuan-tuan tidak mengangkat orang kafir lebih pada orang beriman. Walau baik macam mana orang kafir, bagus dia pada awak lah, apa pula bagus. Orang beriman tu yang bagus. Kekurangan dia tadi tidak menjadikan dia rendah berbanding orang kafir yang syirik pada Allah. Di sini Allah Ta'ala sebut orang kafir ni beri minum jemaah haji, beri sediakan segala kelengkapan, kemudahan pengurusan haji, namun nilainya tidak ada. Itu kebaikan paling hebat. Lalu kata musyrikin Mekah, kami lebih banyak pahala daripada kamu. Kamilah yang memakmurkan Masjidil Haram. Kamilah yang memakaikan Kaabah dengan kiswah ataupun dengan kisah. Dan kamilah yang memberi minum pada jemaah haji. Dan kami juga pernah membebaskan banyak tawanan perang. Maka turun ayat ini. Maka lil musyrikin. Sebenarnya atas sebab kamu syirik, kamu tak layak pun mendakwa kamu buat baik. Tak layak. Bahkan kamu tidak layak untuk memakmurkan Masjidil Haram. Sedangkan kamu sendiri mengatakan kamu kufur. Di mana musyrikin Mekah, lafaz talbiyah mereka, kita kan ada lafaz talbiyah. Kita sebut labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Kita kata labbaik Allah, ya Allah kami datang, ya Allah kami datang. Labbaik la syarika lak labbaik. Wahai Tuhan yang tiada sekutu baginya. Tidak ada sekutu. Tapi orang musyrikin Mekah, dia talbiyah macam mana? Dia talbiyah labbaik la syarika lak. Ya Tuhan, kami datang, tiada sekutu bagimu illa syarikun huwa laka, melainkan sekutu yang kau izinkan. Ditambah macam tu, melainkan sekutu yang kau izinkan. Huwa laka tamlikuhu wa ma malak, engkau memilikinya dan apa yang dia milikinya. Ini ada ucapan yang menunjukkan mereka sendiri mengaku mereka kufur. Mereka kata, ya Allah, tiada sekutu bagimu melainkan sekutu bersamamu. Tiada sekutu bagimu melainkan sekutu yang bersama denganmu. Maknanya mereka tak nafi habis. Mereka menyembah berhala sebagai perantara. Kerana itu kata Allah, tidak patut orang musyrik memakmurkan Masjidil Haram, sedangkan mereka sendiri mengakui mereka telah menyekutukan Allah dengan kekufuran. Ulaika habitat, mereka itu ialah terbatal amalan mereka. Sepakat ulama, siapa pun yang murtad amalannya terbatal. Dan sebagaimana orang kafir, kebaikan apa pun amalannya terbatal. Apakah ada nilai di sisi Allah kebaikannya? Tidak ada. Bahkan Allah sebut wa finnari hum khalidun, mereka kekal dalam neraka. Pada ayat ini menceritakan mereka ni buat baik, cuma mereka kufur kepada Allah. Tapi mereka lupa kufur pada Allah lah paling besar sekali, jenayah yang paling buruk sekali. Maka Allah sebut, siapa yang patut dan layak untuk menjaga Masjidil Haram dan seluruh masjid atas dunia ini? Innama ya'muru, bahawasanya yang memakmurkan masjid Allah, masjid Allah itu man amana, siapa yang benar-benar beriman dengan Allah. Yani orang yang diterima memakmurkan masjid, yang diterima pahala, diterima kebaikannya, cuma orang beriman pada Allah dan hari akhirat. Bukan sekadar mereka ni ada iman kepada Allah, mereka mendirikan syariat dengan mendirikan solat dan mengeluarkan zakat. Dan mereka ini tidak takut melainkan Allah. Fa'asa, mereka lah kata Allah. Bila berkata perkataan fa'asa, yang saya katakan dalam bahasa Melayu, maknanya semoga. Tapi di sini bukan maksud semoga, walaupun kita tulis dalam terjemah Melayu semoga. Kan di sini ialah, inilah dia sebenar-benar orang-orang yang dapat petunjuk.
Fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Inas sebenar-benar orang-orang yang mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sini secara jelas menunjukkan bahawa orang-orang kafir, sekalipun mereka cuba berbangga dengan kebaikan mereka buat, dan cuba menganggap bahawa kebaikan-kebaikan itu memberi faedah kepada mereka, sama ada faedah di dunia atau faedah nanti bila mereka mati, mereka silap. Orang-orang musyrik Mekah, mereka sekali-kali tidak mendapat petunjuk, dan mereka sekali-kali tidak akan berjaya dengan kebaikan yang mereka buat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sebut secara jelas di sini, tak ada. Yang layak cuma orang-orang yang beriman. Ini menunjukkan besarnya iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu orang-orang yang benar-benar memakmurkan rumah Allah, disebut dalam hadis, innama ummarul masajid hum ahlullah. Orang-orang yang suka memakmurkan masjid sebenar itu ialah keluarga Allah. Yang dimaksudkan keluarga Allah, orang yang dekat dengan Allah. Dalam hadis Nabi kata, iza ra'aitumur rajul ya'tadul masajida fashhadu lahu bil iman. Kalau kamu tengok seorang yang rajin ke masjid, itu tanda dia ada iman. Kerana Allah berfirman, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Bahawasanya yang memakmurkan rumah Allah itu sebenar-benar orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Disebut dalam hadis, Allah Ta'ala berfirman, inna buyuti fi ardil masajid. Rumahku di dunia ialah masjid. Wa inna zuwari fiha ammaruha. Dan orang-orang yang menziarahi rumahku ialah orang-orang yang memakmurkan rumahku. Fatuba li abdin tatahhara fi baitihi. Untunglah orang yang berwuduk di rumahnya, summa zarni fi baiti, kemudian mengunjungi rumahku, fahaqqun 'alal mazur an yukrima zairahu. Menjadi hak kepada Allah memuliakan pelawatnya. Contoh, bila kita datang rumah Allah, kita menjadi pelawat, menjadi tetamu Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu bila kita berada di rumah Allah, kita menjaga percakapan kita. Kita tak bercakap perkara yang sia-sia, cakap perkara yang keduniaan. Sebut dalam hadis, ya'ti fi akhir zaman nasun min ummati ya'tuna al-masajida fayaq'uduna fiha halqan dzakkarahum ad-dunya dzikruhum dunya wa hubbud dunya la tujalisuhum falaysa lillahi bimhajah. Disebut dalam hadis ini dhaif, iaitu berkata akan datang satu zaman di kalangan umatku, mereka yang mendatangi masjid, mereka duduk secara berkelompok, lalu ingatan mereka cuma hal dunia dan cintakan dunia, maka jangan kamu duduk bersama mereka. Allah Ta'ala tidak punya hajat bersama mereka. Artinya akan ada satu zaman, satu kelompok yang dijadikan masjid ini untuk dia bercakap hal dunia, bukan untuk dia mengingati Allah, bukan dia untuk menuntut ilmu. Dia jadi tempat lepak dia. Dia tempat tidur dia, tempat lepak dia. Bukan tempat untuk dia mendapat petunjuk. Bukan dia nak solat berjemaah di situ. Bukan dia nak baca Quran di situ. Bukan dia nak menuntut ilmu di situ. Dia sekadar untuk lepak di situ. Jadi tempat lepak ni je tempat boleh berkumpul, kita kumpul kat sini. Maka ini di antara tanda-tanda akhir zaman. Secara umumnya ayat-ayat yang kita bacakan ini semuanya menjelaskan tiada nilainya kekufuran walaupun kebaikan menggunung, dan betapa tingginya keimanan walaupun dia ada masalah dari sudut kebaikan dan ketaatan pada Allah. Namun orang beriman tetap nilainya tinggi di sisi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menyebut betapa penting orang beriman. Bukan sekadar dakwanya beriman, tetapi perlu mereka melakukan pembaikan iman dengan mendirikan solat, mengeluarkan zakat, menambahkan ketakutan pada Allah. Kemudian Allah menyebut, aja'altum siqayatal hajj. Apakah kamu nak bandingkan siqayatal hajj, memberi minum pada jemaah haji, wa imaratal masjidil haram, dan memakmurkan masjidil haram, nilainya seperti orang yang beriman pada Allah dan hari akhirat dan berjuang pada jalan Allah? La yastawuna indallah, tak sama. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Baik, ayat ini menegaskan lagi, tiada kebaikan yang boleh kita banding dengan pertama iman pada Allah. Yang kedua dengan iman kepada hari akhirat. Dan yang ketiga jihad pada jalan Allah. Ketiga-tiga amalan ini ialah amalan yang paling tinggi darjat di sisi Allah. Adapun iman syarat diterima atau ditolak. Adapun iman pada Allah, adapun iman kepada hari akhirat menjadikan kesempurnaan amalan dan kesungguhan amalan. Jikalau orangnya iman dengan akhirat itu tak kuat, maka dia tak akan sempurnakan amalan dunianya.
Dan ada pun jihad pada jalan Allah sebagai satu bukti bahawa dia benar-benar beriman pada Allah. Bukti. Sebagaimana kita baca ayat semalam, bila Allah memerintahkan supaya berperang sebagai bukti keimanan. Kerana setiap benda pula ada bukti. Maka buktinya adalah pengorbanan pada jalan Allah. Orang yang tidak berkorban, dia tak tunjukkan apa pun bukti. Baik kita sebut dalam rumah tangganya, dalam kerja, mesti ada orang yang tunjukkan bukti kesungguhan dia. Sama juga dalam keislaman, dalam keimanan pada Allah dan hari akhirat ada bukti. Kemudian kata Allah, la yastawun, mereka tak sama di sisi Allah. Yani orang-orang walau dia buat baik banyak, takkan sama dengan orang beriman. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Allah Ta'ala tak akan beri petunjuk kepada kaum yang zalim. Allah menamakan kelompok-kelompok yang mengabaikan iman sebagai kaum yang zalim. Dia zalim pada diri. Allah Ta'ala memasukkan kelompok yang tidak beriman pada hari akhirat sebagai kaum zalim. Allah Ta'ala memasukkan kelompok yang tidak mau berjihad pada jalan Allah sebagai kaum yang zalim. Kenapa zalim? Kerana mereka menzalimi diri mereka sendiri. Oleh sebab itu, kebaikan yang perlu kita lihat, keimanan kepada Allah SWT. Berkenaan sebab turun ayat ini, kata Nu'man bin Bashir, ketika mana aku berada di sisi mimbar Rasulullah bersama dengan para sahabat, maka masing-masing kami bercakap tentang amalan yang paling mulia. Seorang berkata, aku tidak peduli kalaupun aku tidak ada amalan melainkan aku pernah beri minum orang haji. Cukup. Setengah berkata, aku pun tak peduli kalau aku tidak ada amalan lain melainkan aku pernah memakmurkan Masjidil Haram. Dan seorang berkata, aku pun tidak peduli melainkan kalau aku berjihad pada jalan Allah maka cukup daripada amalan lain. Setiap orang dia nak buat amalan tertentu je. Yang ni kata saya ni tak buat baik lain pun tak apa, cuma dapat beri jaga jemaah haji dah cukup. Dah anggap pahala tu besar. Yang ni pula kata tak, bagi saya iktikaf masjid tu besar pahala. Cukup bagi saya tak nak ada amalan lain, saya nak buat tu je. Yang ni pula kata saya nak berperang pada jalan Allah, saya tak payah buat amalan-amalan lain. Lalu Umar Khattab kata pada mereka, diam. Kamu ni jangan cakap kuat sangat. Kita berada di sisi mimbar Nabi SAW ni hari Jumaat ni. Jangan duk bertekak macam tu. Masing-masing menyatakan amalan yang paling mulia. Maka Umar Khattab diamkan mereka semua. Senyap. Lalu kata Nu'man bin Bashir, aku pun datang jumpa Rasul. Bila dengar sahabat-sahabat berbincang amalan yang mulia, lalu aku bertanya kepada Rasulullah. Fastaftaituhu, aku meminta fatwa fi maktasam, dengan apa yang mereka berselisih. Maka turun ayat ini. Oh, nilai yang sebenar, iman pada Allah, hari akhirat dan berjihad, itu tak boleh lawan mana-mana ibadat lain. Ini di antara sebab turun ayat ini, bagi membandingkan antara kebaikan yang bersifat setempat dengan kebaikan yang bersifat mengangkat agama Allah, maka itu lebih mulia. Maka ini di antara kemuliaannya. Ia bukan bermaksud beri minum pada jemaah haji itu tak mulia. Mulia. Kita bercakap tentang yang paling mulia. Dan nilainya tak akan ada satu kebaikan kalau tidak ada iman. Alladzina amanu, dan orang-orang yang beriman dengan sebenar. Wahajaru, dan berhijrah. Wajahadu, dan berjihad. Fi sabilillah, pada jalan Allah. Bi amwalihim, dengan harta mereka. Wa anfusihim, dengan nyawa mereka. A'zamu darajatan indallah. Ayat ni lagi besar pahala. Jadi Allah membandingkan secara umum, maka Allah menyebut secara khusus. Yang beriman, yang berhijrah, yang berjihad dengan harta dan nyawa, merekalah yang berada pada kemuncak paling tinggi. Wa ulaika humul faizun, inilah dia orang yang disebut sang juara. Sang juara ialah orang-orang yang beriman pada Allah. Sang juara itu sanggup berhijrah. Maknanya dia sanggup tinggalkan apa sahaja yang boleh menghalang Islam. Kalau sahabat-sahabat dulu muhajirin tinggalkan Mekah, kan di Mekah mereka dihalang untuk buat ibadat. Kita hari ini sanggup tak hijrah, tinggalkan kerja yang menghalang kita mengingati Allah. Tinggalkan tempat-tempat yang kita banyak lara. Hijrah. Kalau kita sanggup berhijrah, maka kita diangkat oleh Allah dengan kemuliaan. Dan berjihad pada jalan Allah. Sanggup tak kita berkorban untuk meninggikan, mengangkat agama Allah. Sebab agama Allah ini dia tak tersebar sendiri. Walaupun Allah Ta'ala boleh melakukannya, tapi Allah Ta'ala ingin melihat orang-orang yang benar. Mereka yang mengorbankan harta. Mereka yang sanggup mati untuk menjaga agama Allah. Orang inilah orang yang disebut sang juara. Yubashiruhum. Dan bila juara, ada hadiah dia. Maka Allah akan mengembirakan mereka. Yang pertama dengan rahmat Allah. yakni kasih sayang Allah. Yang kedua dengan redha Allah. Yang ketiga dengan syurga.
yang padanya ada segala nikmat yang kekal abadi. Khalidina fiha abada. Mereka, nikmat dalam syurga itu nikmat yang kekal, dan mereka pula kekal di dalamnya. Innallaha indahu ajrun azim. Sesungguhnya Allah itu di sisinya ada pahala yang agung. Yang lebih agung daripada itu semua ialah melihat Allah SWT. Disebut dalam satu hadis tentang kemuliaan ahli syurga. Innallaha yaqulu li ahli jannah ya ahlal jannah fayaqulun labbaika rabbana wa sa'daika fayaqul hal raditum fayaquluna wa ma lana la narda wa qad a'taytana ma lam tu'ti ahadan min khalqika fayaqul ana u'tikum afdala min zalika fayaqulun rabbana wa ayyu shay'in afdalu min zalika fayaqul uhillu alaikum ridwani fala asqatu alaikum ba'dahu abada. Allah Ta'ala berfirman pada ahli syurga, wahai ahli syurga. Lalu ahli syurga berkata, ya Tuhanku, gembiranya kami mendengar panggilanmu. Lalu Allah berfirman, apakah kamu sudah redha? Apakah kamu sudah rasa puas hati? Mereka berkata, bagaimana kami tak puas hati? Bagaimana kami tak redha? Engkau tak berikan kepada kami apa yang engkau tidak berikan kepada hamba-hambamu yang lain. Lalu Allah berfirman, akan kuberikan kepada kamu sesuatu yang lebih mulia daripada ini. Yang lebih mulia dari syurga. Yang lebih hebat dari nikmat syurga. Lalu ahli syurga berkata, wahai Tuhan kami, apa lagi yang mulia? Maka Allah berfirman, aku redha kepadamu dan aku tidak murka kepadamu selama-lamanya. Artinya, nikmat syurga dah hebat. Tapi ada nikmat yang lebih hebat pada itu bila Allah Ta'ala redha dan Allah tak marah lagi. Tidak lagi marah. Apa pun buat, takkan dimarahi. Dan kemuncaknya ialah Allah Ta'ala membuka hijab untuk ahli syurga melihat wajah Allah Ta'ala dan keadaan yang selayak bagi orang beriman. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.